kecantikan. Itulah teknologi FIR. Baiklah, kita nak teruskan dengan perbincangan kita tentang isu seksologi. Rangsang dirangsang. Tetamu kita pun dah bersedia. Kita perkenalkan di ujung sana. Bersama kita ada Datuk Dr. Mat Saan Baki, pakar seksual dan perunding keluarga. Selamat datang, Datuk. Terima kasih kerana jemput saya. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita hari ini. Yeah. Dan hari ini seorang lagi warna rangsangan yang cukup kuat, bersemangat hari ini. Ini dia, Yat Hamzah. Ya, saya. Apa khabar, Rina? Khabar baik. Okeylah, baiklah, kita nak orang kata memulakan perbincangan ini, Datuk. Mungkin secara ringkas Datuk boleh jelaskan tentang kepentingan rangsang-dirangsang dalam hubungan suami isteri. Okey, sebelum tu kita tajuk kita rangsang-merangsang kan. Rangsang-merangsang, touching-menacing, raba-merabaing. Itu kita mulakan dengan itu dulu. Okey, baiklah, silakan. Kata dari segi rangsangan itu memang penting dan dalam apa-apa jenis hubungan. Tapi masalahnya bila dia makin berumur lebih kurang merangsang. Masa muda tak perlu rangsang pun dah terangsang. Tapi masa muda itulah yang menjelajah keseluruhannya. Jadi dalam rangsang-merangsang ni selalunya orang lelaki ni dia ada targeted place, fokus rangsangan. So kita tahu tempat berakhir seorang wanita ada 98 tempat. Suami yang arif menjajahi kesemuanya. 98 tempat. 98 tempat. Banyak kan. Ada seorang dalam program saya, ada seorang peserta dia angkat tangan. Doktor, suami saya tahu 3 tempat aja kata. Apa agaknya 3 tempat? Tempat yang general basic je. Yang basic dia kata suami akan fokus. Itu saya akan ceritakan kemudian. Tapi seorang wanita itu dia angkat tangan. Doktor, suami saya 1 tempat aja kata. Sian dia jawab. Okey. Jadi dalam rangsangan ni dia banyak bentuk. Pertama visual, apa yang kita lihat. Selalunya bila kita berkahwin dengan seorang tu, daya tarikan seksual tu mesti ada terlebih dahulu. Kalau tak ada tarikan seksual, perhubungan seks dalam suami isteri itu mungkin tawar, hambar dan tidak dilakukan sesungguhnya. Itu visual. Wajah-wajah tertentu itu bergantung kepada lelaki dan perempuan berkenaan. Kerana setiap orang kita ni ada tempat-tempat tertentu yang merangsang. Kebanyakan lelaki dia pertama sekali dia akan lihat muka seorang wanita tu. Dia tengok bibir macam mana. Adakah itu merangsang dia? Second part tu kita tahulah dia apa portion bahagian atas. Dan baru kita tengok suaranya. Wanita dia melihat lelaki seluruh dulu. Itu beza persepsi lelaki dan wanita. Jadi visual penting. Yang keduanya wangian. Kerana setiap kita ni ada wangian yang kita pilih. Saya lebih suka macam tirus. Tirus tu merangsang. Ada orang pula lavender dan macam-macam. Yang pentingnya wangian itu mesti wangian terkhusus untuk pasangan kita. Jadi bermakna kalau kita berjauhan pun kalau kita letak wangian dalam beg tu kita akan teringat. Jadi tak menggatal dengan yang lain lah. Jadi kita terfokus pada pasangan kita. Itu sentuhan. Sentuhan tu berbagai jenis sentuhan. Itu yang saya kata, dulu kita kata pancaroba kan. Saya kata ubah istilah tu jadi pancaraba. Dan raba keseluruhannya. Jadi itu terpulang kepada kerajinan atau kemalasan pasangan. Kadang-kadang suami ni dia terlalu malas nak melakukannya. Dalam perhubungan seksual, selalunya dia ada 3 peringkat. Pertama sekali yang kata kecumbuan sebelum seks. Kedua, persetubuhan. Ketiga, cumbuan selepas seks. Wanita utama dia cumbuan sebelum seks, kedua cumbuan selepas seks, ketiga persetubuhan. Tapi orang lelaki nombor 1 persetubuhan, nombor 2 persetubuhan, nombor 3 persetubuhan. Cumbuan-cumbuan itu dia untuk melepaskan batuk di tangga saja. Dan yang paling pentingnya kadang-kadang lelaki atau suami terlalu berusaha untuk isterinya tapi dia tak tahu apa yang isteri dia nak. Jadi dah berpuluh-puluh pun masih tak sampai tempatnya. Kerana sexual communication adalah yang paling susah. Sebagai contoh, seorang isteri dia nak minta sentuhan macam mana dari suaminya. Dia tak beritahu. Nak buat roti canai pun ada sentuhnya. Teknik sikit nak sentuh suami macam mana atau macam mana. Sentuhan bahan tertentu, bahagian badan tertentu. Nah, kalau isi-isi itu tergeli, macam mana nak buat? Sentuh-sentuhnya kena seluruh malam tahu apa nak ambil bantal tutup muka habis cerita. Dia ada teknik dan caranya. Jadi kita nak tahu apa yang diperlukan oleh pasangan masing-masing. Maknanya perlu komunikasi antara itu asas, tapi komunikasi cukup susah. Nampaknya Yat macam dah tak sabar nak membicarakan tentang topik pada hari ini dan begitu fokus sekali dengan doktor. Tak, sebenarnya kan Rina, Yat begitu orang kata tergamam tahu sebab topik ni bagi saya pun usia perkahwinan baru lagi. Sesuatu yang agak orang kata saya segan sikit nak cakap, tapi hari ni demi untuk minat-minat Abdul Syai hari ni kena berfikiran terbuka lah, kita share lah benda-benda macam ni sebab memang penting kan, lagi-lagi yang telah melayari kata perkahwinan, gemar perkahwinan kan. Yang penting, ini memang penting apa yang kita mahu daripada suami kita. Sebagai contoh, bagaimana diperlukan sentuhan suami itu? Adakah sentuhan kasar, halus, lembut,
Belayan itu saya Belayan kira tu penting. macam mana? Itu yang masa saya ingat dengan Samad Said dulu, dia kata di mana nak dicubit, di mana nak diulit, di mana nak digigit, di mana harus dipicit. Wah, itu. Itu Dalam maksudnya. Dalam sangat maksudnya. Dan saya percaya bukan saja Iyat dan Datuk sendiri mempunyai pandangan, dan mungkin anda di luar sana yang ada persoalan, yang mahu berkongsi bersama kami, boleh terus menghubungi kami di talian bebas tol 1-800-886636. Dan baiklah, bagi Iyat, bagi mengekalkan keharmonian, kehangatan dalam rumah tangga tu agaknya, bagaimana Iyat sendiri melihat situasi ini? Adakah Iyat merasakan komunikasi juga memainkan peranan? Penting. Selalu kita dengar perkataan give and take dalam sebuah hubungan, apatah lagi hubungan suami isteri kan. Jadi bagi saya hubungan seksual adalah sesuatu yang sangat penting dalam kekeluargaan yang sudah bernikah kan. Jadi itu bukan isu remeh. Kita tak boleh macam gelak ke apa. Ini adalah isu orang kata sensitif yang sungguh besar. Yang penting ya, penting sebab hubungan seksual ataupun intim dalam perkahwinan merupakan satu jaminan untuk kita melayari hubungan yang lebih harmoni, menjamin kebahagiaan. Jadi tanpa hubungan seksual itu boleh patah. Hubungan itu boleh patah dan ia boleh rapuh. Jadi hubungan seksual juga boleh orang kata mencipta hormon yang apa, doktor? Okey. Yang sebenarnya hormon yang baiklah untuk kita nampak awet muda, lebih sihat. Kerana Saya lah. itu satu tenaga kan, kerana orang kata lebih kerap dan lebih puas dalam hubungan seksual itu akan menambahkan kecantikan dalaman dari seseorang. Yang pentingnya masa memula kahwin, bila kita sentuh ada elektrik current kan, bulu bertegak, bulu bertegak, sangkut baju pun tak jatuh. Tapi selepas kahwin pegang-pegang, isteri kata, bang, nothing happen what tak ada apa-apa pun. Pasal tak ada elektrik current, kerana kita sudah kebiasaan. Jadi oleh yang demikian, kadang suami dia dah tahu di mana tempat sensitif isterinya, dia sentuh kat situ saja. Dia sudah jadi malas. Dia tidak menjelajah. Wahal pada permulaan perkahwinan, dia jelajah semuanya. Tapi seharusnya lebih lama perkahwinan itu kena lebih banyak penjajahan. Sebab kita sudah biasa dengan sentuhan itu. Okey, Datuk, saya percaya dan saya suka dengan ayat Datuk tadi, penjelajahan itu penting. Ya? Mana saja. Okey, kita sebenarnya ada pemanggil talian dari Batu Cave. Fariha ya? Hello. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Fariha. Saya nak tanya, minta pandangan dengan Datuk. Ya, silakan. Okey, macam ni kan, saya macam rancangan ni, saya memang susah sikit lah pasal saya ada anak kecil kan, 3 tahun. Yang sulung 3 tahun, lepas tu yang baby ni baru 3 bulan. Kalau saya peluk suami je, anak yang sulung tu dia akan cakap lah, apalah tak malu lah peluk-peluk ayah. Jadi susah kalau bagi saya kan. Jadi macam mana selain rangsangan peluk ke apa, macam mana, sebab anak yang ni dia masih tidur dengan saya. Jadi kadang saya kasihan juga dengan suami. Jadi tak ada lain ke macam. Baik, terima kasih Puan Riha. Dengarkan jawapan daripada Datuk ya. Okey, Datuk. Sebaiknya anak tak tidur Datuk, dengan ibu. Jangan tidur dengan ibu. Okey, itu mungkin sedikit mukadimah dia. Kita akan dengar panjang lebar lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini dan membincangkan tentang topik rangsang dirangsang. Seperti yang kita terima tadi daripada Puan Riha tadi, beliau menyatakan anak, siapa sangka yang anak yang comel yang kecil itu sebenarnya adalah tembok besar Cina yang menghalang bahtera yang ingin berlabuh di muara. Itu dia. Mungkin Datuk boleh memberikan jawapan. Seharusnya anak tidak tidur bersama dengan ibu bapa di atas katil yang sama. Kerana ini menghalang perhubungan. Terutama sekali anak yang berumur 3 hingga 5 tahun. Kerana dia sudah tutup mata sebelah lagi terbuka. Dan dia boleh dengar pergerakan. Dan kadang-kadang anak itu melihat perhubungan suami isteri itu sebagai satu serangan terhadap ibu. Dan ini boleh menakutkannya. Jadi lebih baik diasingkan tidur itu. Kerana dalam Islam ada masa anak-anak diharamkan masuk bilik ibu bapa. Sebagai contoh, masa bersama. Iaitu waktu pagi, waktu awal malam dan sebagainya. Tak boleh anak masuk. Jadi dalam berkelakuan seksual tu kita kadang-kadang ada yang jenis berbunyi, ada yang jenis tak berbunyi. Kalau jenis yang berbunyi itu kenalah pasang radio kuat-kuat supaya anak tak dengar. Dan anak-anak kita juga ada yang pandai mengintai. Jadi lubang kunci kena tutup, bawah pintu kena letak towel supaya tak nampak kelakuan di dalam. Terutama kalau kita menggunakan lilin yang menampakkan bayangan-bayangan pergerakan ibu bapa di atas katil. Ini bermakna bilik tidur mestilah bilik istimewa untuk suami isteri yang tak boleh diganggui atau dikotori oleh orang lain. Khusus untuk
dua orang saja. Itu adalah hak privasi. Dan tempat itu diwangikan mengikut rangsangan masing-masing dan dihias begitu rupa sebagai satu yang boleh merangsang keadaan. Sebagai warna, bedsheet, bantal dan sentuhan-sentuhan satin, itu semua merangsangkan terpulang kepada tubuh kita. Ada orang yang sensitif kepada silk, mungkin dia tak boleh buat macam tu. Ada orang pula yang bersyahwat dengan velvet, sentuhan baldu, itu boleh dibezakan. Dan sebagaimana saya katakan tadi, biarkan jari kita yang berjalan. Tapi sebenarnya bukan jari saja, dia banyak lagi, banyak organ tubuh badan yang boleh bergerak. Termasuk lidah, kalau wanitanya even buah dada dia boleh digunakan sebagai rangsangan terhadap suami. Tapi mungkin saya tak pasti berapa selesanya kita nak cerita ni, takut diharapkan sebagai satu yang lucah. Pada saya tidak ada yang lucah dalam perhubungan suami isteri. Okey, apa yang pentingnya sebenarnya bukan sahaja pasangan suami isteri itu sendiri, tetapi persekitaran di bilik tidur juga memainkan peranan penting. Dan saya nak tanya dengan Yat sendiri yang juga punya anak kecil, bagaimana Yat mengatasi masalah ini? Saya memang nak tanya sebab saya ibu yang menyusukan lagi. Jadi memang sampai ketika ini setiap malam anak saya memang melekat dekat sebelah saya. Dia duduk tengah-tengah, tidur di tengah-tengah. Saya di sebelah kanan, suami sebelah kiri. Jadi kebiasaannya kami akan tunggu sampai anak betul-betul lena dulu. Lepas tu barulah buat apa yang patut kan. Isunya mana you tahu dia ni lena? Tak tahu. Saya tahu kot sebab saya kenal anak saya kan, insya-Allah. Nah, biasanya anak pandai berlakon. Terutama anak yang sudah umur 3 tahun ke atas, dia dah berlakon sikit. Dia buat tidur yang sebenarnya dia tak tidur, dia mendengar. Anak saya belum masuk 2 tahun, jadi okey kot Datuk. Jadi bagi mereka yang menghadapi keadaan ini, Datuk, yang orang kata dah tak boleh nak lari lah. Kadang-kadang selain daripada faktor macam Yat tadi, mungkin rumahnya agak kecil, jadi tak ada bilik lain untuk... tapi ada cara untuk kita mengatakan anak ini, masa dekat hotel banyak kita do not disturb, ambil satu sangkul depan pintu kita. Dan kita harus mendidik anak-anak kita, ada masanya di mana ibu bapa tidak boleh diganggu. Ada masa privacy. Bagus masa dia menyusukan anak. Itu satu yang bagus. Tapi ada masanya kita boleh ubah kepenyusuan dengan dalam botol. Kita perlah susu kita masuk dalam botol dan bagi dia. Dan ini akan suruh suami bangun. Tidak you bangun bila you nak tidur. Tapi maknanya lepas tempoh penyusuan saya boleh asingkan tempat tidur lah selepas ini. Saya ingat hari ini boleh lah. Hari ini itu antara tips kena biasakan lah. Okey, tapi sebenarnya kita juga nak tahu daripada soal pemakanan itu sendiri yang boleh sebenarnya meningkatkan nafsu rangsangan terhadap suami dan juga isteri. Namun sebelum itu kita saksikan paparan VT ini yang disediakan oleh Pizza Sabjahan. Silakan. Kurang nafsu seksual antara masalah yang sering dialami ramai pasangan yang telah berkahwin. Bagi mengembalikan semula nafsu yang kian menurun, pelbagai kaedah dan rawatan dilakukan untuk meningkatkan semula rangsangan libido ini tanpa mengira kesannya terhadap badan. Menurut pakar perbidanan Melayu Hajah Umi Janah, terdapat kaedah selamat untuk merangsang semula nafsu seks iaitu melalui pemakanan. Dalam perkahwinan ni, merangsang dan terangsang amat penting. Ya, untuk suami isteri, untuk pasangan yang baru kahwin ataupun dah lama ataupun dah berusia. Sebab satunya ialah pemakanan. Pemakanan untuk seksual kita penting. Orang sekarang ni, orang muda sekarang, dia tak penting tentang seksual. Dia kira apa pun yang boleh makan. Benda yang sejuk-sejuk kan. Benda yang sejuk-sejuk dielakkanlah kalau boleh. Untuk merangsangkan, kita harus makan madu, telur ayam kampung, badam, blend dan campur dengan susu. Macam orang Arab lah. Saya bagi contoh orang Arab dulu ya. Dia banyak makan kambing, daging. Dia kurang makan ikan. Jadi nafsu dia panas. Hot, selalu panas. Sebab dari segi makanan. Antara lain ialah seperti daun lemuni, coklat, oyster, udang yang banyak terangsang. Kalau nak merangsangkan balik kita punya syahwat yang lemah, kita amalkan ataupun masak dalam seminggu sekali ya.